Hello, Assalamualaikum and welcome back to FZ Channel dalam segmen Share Seram. Okey, pada episod kali ini aku akan menceritakan tentang sebuah kisah yang sebenarnya ramai YouTuber-YouTuber yang menceritakan kisah-kisah seram. Banyak menceritakan cerita-cerita ni. Cerita ni berkenaan satu patung. Memandangkan aku banyak menceritakan tentang kisah patung sebelum ni. And antara sebab aku nak cerita pasal kisah patung ni adalah disebabkan satu video viral tentang patung ni, iaitu patung Annabelle. Okey, untuk mengatakan korang semua, baru-baru ini telah viral di mana patung Annabelle telah hilang. Walaupun ia setelah beberapa ketika selepas itu telah didapati sebenarnya tidak hilang dan ternyata itu hanyalah rumours. Dan video tu telah disokong dengan satu video yang di mana penjaga muzium seram. So si ibu ni nampak this one particular anak patung and membelinya dan diberikan kepada anaknya, which yang bernama Donna. Donna ni telah menyimpan hadiah ni dan sampai ke satu umur di mana dia terpaksa tinggalkan rumah untuk menetap bersama rakannya untuk menyambung pelajaran, di mana dia ni kalau tidak silap dalam satu jurusan kejururawatan kalau tak silap. Dan sebenarnya hadiah ni adalah kalau tak silap antara hadiah hari lahir ataupun hadiah hari Natal untuk dia. And setelah pada pembelian patung Annabelle tu, dia telah pun macam yelah rapat lah kot macam dengan Annabelle tu. And from that time dia pun telah membawa patung Annabelle ni pergi bersama dia setelah dia pindah untuk menyambung pengajian dia tu. And sebaik saja dia tiba saja di rumah tersebut. Okey, ni cerita first yang aku akan cerita tentang cerita seram daripada Annabelle ni. Sebaik saja dia bersama rakannya iaitu Angie datang ke situ untuk tinggal, mereka mula menyedari apabila meletakkan patung Annabelle ni di satu tempat. Contoh letak dekat sini, bila diorang balik pada kelas, patung Annabelle ni akan berubah tempat ke macam totally different place. Contoh kalau letak kat ruang tamu, tiba-tiba jumpa dalam bilik. So memang tak logik sebab tak ada siapa yang keluar masuk dalam rumah diorang. Dan benda tu terjadi agak banyak kali. And one day telah macam benda tu dah jadi macam berulang kali. Diorang memanggil teman lelaki kepada si Anggi, rakan serumah kepada Donna ni, untuk menemani mereka. Dan apa yang telah dilakukan oleh rakan si Donna punya boyfriend ni, iaitu bernama Lo sebaik saja melihat patung Annabelle ni, dia mengatakan ini adalah patung jahat, sila macam buang dia lah. So sebaik saja dia berkata berkenaan Annabelle ni, yang mana dia katakan perkataan tersebut di hadapan Annabelle. So sebaik saja selepas pada itu dia macam telah diganggu, di mana first kali ada satu ketika ni dia kerap diganggu dengan tidur. Dia kerap bermimpi pasal Annabelle ni. Dan setelah beberapa kali mimpi buruk, satu mimpi buruk ni macam paling boleh dikatakan agak menakutkan, di mana dia telah bermimpi dia telah seolah-olah dalam mimpinya tu dia telah dicekik oleh patung Annabelle ni. And apa yang dia sedari setelah dia bangun tidur, rupa-rupanya mimpi yang dikatakan mimpinya tu sebenarnya apa yang dirasakannya bukan mimpi terbaik, tapi sebaliknya perkara benar. Cuma mungkin selepas kegangguan tu dia terus tidur. So macam benda tu agak mengerikan lah. Tapi kesahihan cerita ni macam still macam tak dapat disahkan secara direct, sebab hanya diceritakan oleh salah seorang boleh dikatakan pengamal paranormal. Okey, aku ceritakan nama dia nanti. Selepas pada itu dia macam Lo ni kerap diganggu, which macam seolah-olah serangan kemarahan ni ditujukan kepada Lo. So macam selepas itu dia seolah-olah mendapat cakaran daripada Annabelle. Dan dia pernah diganggu di mana pada satu time ni dia telah melihat perutnya berdarah ketika dia telah masuk satu bilik, di mana bilik tu menjadi gelap tiba-tiba dan dia terlihat Annabelle. Sebaik saja lampu menyala, dia melihat badan di bahagian kawasan perutnya penuh dengan lumuran darah.
Dan pernah juga terjadi kes sebelum ni di mana Annabelle ni dia telah didapati mengeluarkan darah, which secara logik patung mana yang akan mengeluarkan darah. So macam kat situ macam timbul soalan daripada Angie dan juga Donna, rakan serumah ni. So macam benda ni telah berlaku pun sebelum Lo, kedatangan Lo. Dan pernah ada satu ketika ni ada satu surat di mana surat tu macam ada sedikit keraguan di mana benda surat tu macam adalah kertas lama, macam kertas kulit. So macam bila dilihat rupanya kertas ni macam pada zaman dahulu punya. And apa yang ditulis di kertas tu help us, help Lo. Help us ni tolong kami, help Lo tu tolong Lo. Lo ni teman lelaki kepada si Angie, teman serumah Donna ni. So macam benda ni jadi macam haru biru. So end up macam Donna ni dah tak tahu nak buat apa. Dia macam panggil this Federi dulu kalau tak silap aku, sebelum dia panggil pengamal paranormal tu. And Federi ni macam cakap dia tak boleh buat apa-apa. Tapi memang dalam Annabelle ni telah dirasuki satu roh jahat bernama Annabelle Higgins. So sampai itu, itulah dia memperkenalkan kepada these two people named Ed and Lauren Warren. So macam diorang ni macam agak famous di mana diorang ni banyak menyelesaikan kes-kes paranormal ni, yang mana antara salah satu yang paling famous ialah di Amityville. Amityville ni aku rasa siapa je tak tahu kisah-kisah seram di, siapa yang rajin tengok kisah-kisah seram barat. So macam benda ni macam cuma tak dapat kesahihan sebab kononnya benda ni macam diorang tak dapat selesaikan pun, cuma diorang terlibat. Macam ada juga macam tu. So macam apa yang lebih menarik, siapa yang menonton filem The Conjuring tu, Annabelle, cerita-cerita tu adalah berkenaan Ed and Lauren Warren ni. So macam memang berkenaan kisah sebenar lah boleh dikatakan. So selepas saja dapat kepada Ed and Lauren Warren ni, macam diorang pun tak boleh nak settlekan masalah ni sebabkan kerana diorang mengatakan roh yang ada dalam ni terlampau jahat. So macam diorang telah meminta padri yang mereka diorang kenali untuk menolong. Dan apa yang terjadi, padri tersebut baik saja melihat Annabelle, dia macam seolah-olah marah lah. Macam aku bagi contoh ayat kan, kau ni patung je, kau boleh buat apa je dekat orang, macam tu contoh lah. And that particular day, dalam perjalanan balik, selepas saja dia berkata perkataan berkenaan tersebut di depan Annabelle, dalam perjalanan balik dia telah mengalami kemalangan yang sangat teruk dan dia terselamat dalam kemalangan itu. Itu saja yang baiknya. Tapi dia terlibat dalam satu kemalangan yang sangat teruk, cuma dia terselamat. Dan sebaik saja baik itu, dia telah call Ed and Lauren Warren ni dan dia mengatakan sebelum dia kemalangan, dia telah ternampak patung Annabelle di belakang, seat belakang dia. So memang macam dia memang terkejut gila pada masa tu. Itulah antara punca menyebabkan dia aksiden, di mana benda tu dia lihat sebelum detik dia aksiden. So benda ni telah menyebabkan Ed and Lauren Warren ni macam dah tak ada jalan lain. Itulah telah terjadinya di mana dia telah meletakkan patung Annabelle di dalam satu muzium yang dinamakan, kalau tak silap aku, Warren Occult. Maafkan aku jika aku silap, mungkin aku akan tulis nama muzium tu, korang boleh check. Dan sampai sekarang lagi masih ada patung Annabelle ni untuk pengetahuan korang. Sebab kalau patung Annabelle yang kita nampak dalam movie tu lain, itu kita nampak versi seram. Patung Annabelle yang kita nampak sekarang ni, dia hanya macam seolah patung biasa. So dia telah diletakkan dalam satu buah kotak, yang mana kotak ni dilarang sama sekali untuk dibuka ataupun disentuh. So macam dalam muzium tu juga banyak barang yang dalam tu jangan disentuh langsung. Memang ada macam seolah-olah akan benda tak baik jadi bila disentuh. So this one particular day ni kira paling terakhir cerita daripada cerita-cerita seram dalam Annabelle ni. Satu hari ni di mana seorang lelaki bersama kekasih telah melawat ke muzium tersebut, dan dia telah pun melihat di kotak yang telah menutup Annabelle tu dengan mengatakan jangan sentuh lah apa semua tu kan. So macam bila dia baca, dia macam cakap lah aku macam kau buat dekat si Lo. Sebab cerita dia macam
seolah-olah diketahui ramai lah macam Annabelle ni pernah membuat perkara-perkara sebegitu. So selepas daripada itu macam diorang dimarahi oleh penjaga museum, which is Ed Warren sendiri. Dan selepas pada itu macam dia dihalau lah oleh Ed Warren ni. And dalam perjalanan balik, pasang kekasih ni telah mengalami kemalangan, di mana kasihnya si lelaki tu telah mati manakala perempuannya selamat. So dekat situ, apa yang lagi boleh katakan dahsyat, sebaik saja terjadinya kemalangan tu, telah dihubungi Ed Warren ni, dan dia sangat terkejut dengan apa yang terjadi, yang membuatkan benda tu menjadi lebih seolah-olah macam yang kita nampak lihat tadi, apa yang terjadi pada padri Kristian tadi. So macam benda ni macam membuatkan lebih menakutkan lah kisah Annabelle ni. So macam ramai orang tak tahu kenapa yang ni menjadi seram, sebab adalah cerita-cerita dia. Sebab dalam movie pun aku rasa boleh katakan menceritakan fully juga, cuma dia tak cerita secara detail. Sebab kalau dia cerita secara detail, macam aku rasa orang akan mula lagi pening. Sebab ada juga beberapa teori kononnya bukan nama asal roh ni Annabelle Higgins, dan kalau tak silap nama asal patung tu pun Raggedy Ann. Okey, itu saja video aku untuk kali ni. Sorry sangat panjang sikit video kali ni, dan sorry juga aku upload lambat video ni disebabkan aku agak sibuk dan kesihatan aku tak mengizinkan. And aku harap korang enjoy dengan video ni. Terima kasih kerana telah menonton video aku. Assalamualaikum.